pastinya lagu ini dia menjentik hati kita lah kan bila mendengar lagu ni. Mana kan silakan Najwa Nasir, silakan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Najwa Nasir dan juga Natasha Nasir. Okey, dua beradik ya. Okey. Terima kasih bersama dengan kami. Lagu yang dipilih sangat tepat sebenarnya di mana kan Ku Cari Ganti, sebab kita nak cari juga bagaimana nak masuk dengan isu ni, hak cipta ni. Apabila dah melampaui tempoh yang diperuntukkan dalam Akta Hak Cipta 1987 tu 50 tahun. Jadi selepas tu bagaimana? Masih diberi perlindungan di bawah akta atau tidak? Benar? Okey, selain daripada itu, kita juga ada tetamu secara maya iaitu Datuk Haziq Pileh yang tak asing lagi bersama dengan kami. Peguam yang akan berkongsi pandangan, buah fikiran mereka berkaitan dengan ke mana hala tuju selepas ini, selepas 50 tahun penerbitan jangka usia sesebuah karya. Dan juga kita bersama dengan Mary Yap, Pengurus Besar MACP. Hello. Selamat pagi. Khabar? Okey, Mary Yap punya mic mungkin. Kita nak dengarkan suara. Nak pastikan. Alright. Cantik. Okey, Datuk Haziq. Cantik. Ya, saya. Okey, hari ini kita topik kita berkenaan dengan hak cipta, hasil karya ni kan. Mungkin sebelum tu saya nak tanya juga, apa sebenarnya yang dimaksudkan hak cipta ni, Datuk? Hak cipta ni adalah secara ringkas lah kalau seseorang nak produk ataupun apa-apa karya dia dibagi protection di bawah undang-undang, maka mereka perlu daftar di bawah Akta Hak Cipta 1987. Itu je secara ringkas. Itu secara ringkas. Bahan-bahan hasil karya secara material tu sebenarnya. Okey, mungkin Mary juga ada pandangan berkaitan dengan bagaimana kita nak faham kategori-kategori di bawah hak cipta yang kita boleh ketengahkan. Silakan Mary. Saya beri penerangan yang amat ringkaslah mengenai apa itu Akta Hak Cipta ya. Hak hak cipta adalah satu perundangan yang memberi perlindungan hak kepada karya-karya yang dihasilkan oleh pencipta dan persembahan oleh pelakon. Ya, secara ringkas, perlindungan hak cipta di Malaysia adalah berasaskan Akta Hak Cipta 1987. Ya. Okey. Akta Hak Cipta 1987. Itu yang kita akan dengarkan. Tapi mungkin kita tak boleh lupa juga kan tetamu kita di sini, Najwa dengan Natasha, yang pastinya berniat untuk meneruskan legasi lah, saya kira. Boleh dikatakan. Benar. Kalau ikut dalam family saya yang besar ni, kira waris sah ni, memang kami dua je lah yang meneruskan. Aktif lah, yang aktif dalam industri. Okey. Najwa kita tahu, kita selalu nampak kan di kaca TV menyanyi. Natasha ni, saya baru nampak muka Natasha, betul tak? Saya suka menyorok sikit. Saya belakang kamera. Okey, Natasha terbaik dari segi apa? Saya banyak buat pembikinan drama lah. Saya sebagai penulis pengarah. Saya banyak di belakang tabir lah saya. Okey. Tak berani ke depan sangat. Tapi masih lagi hasil seninya kan. Pusing-pusing kat situ juga. Pusing-pusing situ. Betul-betul. Adakah kalian masih lagi menjadikan rujukan dari sudut apa yang dihasilkan oleh Allahyarham? Pada saya, hasil karya P.Ramlee ni dia akan sentiasa menjadi rujukan. Sebab dia punya karya-karya dia sangat relevan. Dulu, sekarang masih lagi relevan. Dan apa yang kita buat ni pun sebenarnya sama. Macam saya sangat macam old school punya style kalau saya buat kerja kan. Macam kita dah biasa bila kita nak buat sesuatu tu, kita kena buat analisis, ada kajian. Jadi macam orang dulu punya style. Benda tu bantu untuk diri Maknanya sendiri. ada lagi elemen-elemen klasik tu masih lagi disuntikkan dalam penghasilan kalian walaupun sekarang dalam Gen Z untuk adaptasi. Okey, kita tahu bagaimana hasil seni Tan Sri P.Ramlee itu kan, usianya pun sekarang dah 2023. Meniti usia lah. Kita tanya Mary, kita tahu bahawa tempoh yang diperuntukkan di bawah hak cipta ni 50 tahun kan. Kalau kita dah melampaui tempoh yang diperuntukkan 50 tahun itu, bagaimana sebenarnya hak yang kita boleh pakai ke kan material tu, ataupun bagaimana dengan keluarga? Okey, di Malaysia Akta Hak Cipta menetapkan tempoh perlindungan karya tersebut adalah semasa hak cipta pencipta dan ia
wujud selepas tempoh 50 tahun selepas kematian dia. Selepas tempoh 50 tahun selepas kematian, hak perlindungan tersebut tidak wujud lagi dan tidak lagi dilindungi oleh undang-undang atau di bawah Akta Hak Cipta. Seperti pada seperti contoh peninggalan Seniman Agung Negara Tan Sri P. Ramlee ini pada 29 Mei 1973. So pada rekod MACP pada akhir tahun ini adalah tahun terakhir di mana perlindungan diberi kepada terhadap karya-karya seniman agung ini. Okey, maknanya tidak ada peruntukan undang-undang yang boleh diketengahkan lah selepas tahun habisnya 50 tahun ini. Dato' Haziq, mungkin ada sedikit pandangan Dato' Haziq, bagaimana kalau ada yang dirakam semula kan? Macam mungkin karya-karya ini selepas dirakam semula, adakah mereka tertakluk pada tarikhnya baharu selepas karya itu dicipta dengan suntikan pembaharuan elemen-elemen yang diberikan terhadap karya tersebut, Dato' Haziq? Bagi saya, pendapat saya ni, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Puan Mary tadi. Sebab kalau mengikut undang-undang, apa yang dibenarkan di bawah Akta Hak Cipta 1987 adalah 50 tahun. So, ia adalah daripada tarikh akhir. Dan satu yang perlu dibuktikan adalah waris-waris kena buktikan bahawa Seniman P. Ramlee adalah pencipta karya tersebut asli, supaya mendapat perlindungan. Tetapi seperti mana Puan Mary kata, kalau contohnya tempohnya dia meninggal dunia pada tahun 1973, if I'm not mistaken. Okey, so kalau nak mengikutkan pada tahun 2023 ni bulan Mei, dah tempoh 50 tahun dah cukup. So tidak ada peruntukan undang-undang untuk memperbarui tempoh tersebut. Okey, bagaimana pula yang soalan seterusnya tadi? Kalau ianya dirakam semula, Dato' Haziq, adakah okey, kalau ia dirakam semula pun, itu yang dikatakan, kalau kita ada tempoh 50 tahun. So kalau dirakam balik semula pun, saya rasa perkara itu tak menjadi satu asas untuk menyambung 50 tahun tersebut. Sebab kenapa? Ianya, okey, yang mustahak ni daripada segi undang-undangnya secara ringkas, siapa-siapa yang mempunyai hak pencipta tu, dia hanya untuk 50 tahun. Daripada tarikh kematian. Okey, Mary nak tanya, kalau kalau keadaan seperti ini, boleh saya tambah sedikit daripada Dato' silakan Mary. Okey, dari segi pencipta jangka masa perlindungan adalah 50 tahun selepas kematian. Bermakna sekiranya dianya digunakan oleh mana-mana pengguna selepas tempoh 50 tahun selepas kematian, okey, ia adalah dimasukkan di bawah domain publik atau domain awam. Tapi sekiranya lagu tersebut dirakamkan semula, ia merupakan satu rakaman baru di mana syarikat rakaman tersebut mempunyai hak cipta yang baru terhadap rakaman baru tersebut. Untuk dari segi rakaman saja, bukan dari segi pencipta. Okey, faham. Kalau itu yang perlu kita bezakan. Kalau situasi itu bagaimana? Macam mana kan? Kita nak tahu juga, takkan selepas tu waris bagaimana ataupun apakah peranan MACP sendiri untuk memelihara hasil karya agung tu? Peranan MACP memang dalam memastikan dan melestarikan hak ekonomi ahli-ahli MACP serta menjaga kebajikan mereka merupakan keutamaan MACP dari penubuhan MACP dari tahun 1989 sampai sekarang dan akan diteruskan. Tapi melalui mandat yang diberikan, MACP akan terus memperjuangkan hak-hak ekonomi. Bagi konteks karya Tan Sri P. Ramlee ini, MACP memang sentiasa berusaha dan masih lagi berusaha untuk memastikan karya tersebut terus dipelihara dengan menghubungi pihak-pihak kerajaan untuk mendapatkan lanjutan untuk dari segi tempoh perlindungan. Maka karya P. Ramlee ini dilihatkan merupakan satu warisan atau aset kebudayaan Malaysia dari Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya atau MOTEK juga telah martabatkan Tan Sri P. Ramlee sebagai tarikh kelahiran Tan Sri sebagai 22 Mac ni sebagai tarikh peringatan Seniman Agung negara ini. So
boleh saya katakan tidak salah kalau saya menyatakan bahawa nilai kepada karya Tan Sri P. Ramlee ini harus dilihat dari segi nilai intrinsik di samping nilai ekonominya. Ya, betul. Estetiknya, berharganya sesebuah karya dan sebagainya itu pastinya itu tidak ternilai dengan apa sekalipun royalty dan sebagainya yang hadir. Begitu juga mungkin Najwa ada pandangan tersendiri bila dengarkan perbincangan inilah. Apa bagi pendapat Najwa sendiri melihat pada kita cuba sedaya upaya untuk mendukung karya-karya ini? Pada saya faham akan undang-undang itu tersendiri di mana memang termaktub 50 tahun selepas permergian seseorang itu. Maksudnya dia punya karya ni dijaga, terbela. Dan selepas 50 tahun itu tidak lagi dijaga. Saya hanya akur, saya turut apa saja syarat yang memang dah termaktub di situ. Cuma yelah, sebab kita tahu P. Ramlee itu sendiri adalah seniman agung. Dia bukan seperti pengkarya yang lain. Mungkin sebab dia punya value dia tu kita tak tahu nak ratekan macam mana kan. Sebab saya sendiri pun mengagumi walaupun dia adalah atuk saya sendiri. Cuma yelah, kita tahu orang-orang masyarakat di luar sana kan ada yang buat balik lagu-lagu orang-orang yang lain-lain lah kan. Cuma saya suka bila orang masih lagi menghargai P. Ramlee itu sendiri, lagu dia ke apa ke, saya menghargai. Cuma kadang-kadang kita takut bila orang salah guna pakai itu saja. Betul. Mungkin Natasha pun nanti ada juga soalan nak tanya kepada kita punya peguam, boleh Mak Mary